berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban
mungkin ada. Okey. Alright. Assalamualaikum pagi. Anissa cakap pagi. Alright. Kita berada pukul ni. Sudah pagi. Kita ada kesilapan teknikal sikit tadi. Kita buat sikitlah. Alright. So, boleh tuliskan komen alhamdulillah yang pertama. Yang kedua saya minta semua tag. Tag kawan-kawan yang lain yang mana dapat bersama-sama ambil manfaat untuk sesi kita pada pagi ni. Sesi pagi ni sangat-sangat best. Dan siapa betul-betul buat. Kita buat. Kita nak cerita kan? Betul. Sekarang lagi dalam bisnes. Itu yang nak kita dengan informasi. Okey. So, tag kawan-kawan yang lain tag sama ada yang boleh tag juga tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ibu tu ramai. Kan? So, dari ibu kalau sana mesti terfikir balik. Sesuai ke aku buat bisnes? Boleh ke aku buat bisnes? Macam mana balance kan? Kan ada kehidupan yang biasa, kehidupan seorang ibu dan juga kehidupan seorang bisnes. Suara tak clear kan? Suara tak clear. Suara tak clear. Putus kan? Putus. Okey. Sekejap Okey. Testing. Buat suara. Adakah suara saya boleh dengar dengan jelas? Kejap. Kita tadi dah boleh. Tiba-tiba suara sekat-sekat. Okey. Alright. Pakai tu, kita pakai yang mic dulu. Sekejap ya. Okey, sebentar dulu. Kita dengar dulu. Okey, ramai. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia
bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita live. Sebab tadi suara sangkut. So, sebelum saya continue apa-apa pun nak test adakah suara saya boleh didengari dengan jelas. Kalau boleh dengar jelas, tinggalkan di ruang komen jelas. Atau kalau tak dengar langsung suara saya, tulis juga tak dengar. Okey? Alright. Kalau jelas, alhamdulillah lah. Okey. Alright. So itu saya tak nak cerita panjang-panjang. So saya nak menjemput Puan Haz lah untuk sesi kita, untuk Puan Haz bercerita berkaitan dengan cabaran ibu dalam bisnes. Sebelum tu, nak cerita sikit lah berkaitan dengan profil dan biodata Puan Haz. Puan Haz merupakan pengarah eksekutif kumpulan Ana Global Ventures. Yang mana Ana Global Ventures ni kalau anda sendiri tahu, terdiri daripada 7 buah syarikat lah. Alright, ada bermacam-macam bisnes, networking, sama ada servis, produk dan seumpamanya. Produk pun ada produk makanan, produk kecantikan dan termasuklah anda di luar sana yang menjual produk-produk berasaskan gaman daripada Sari Gaman. Okey, alright. Dan juga beliau merupakan pengasas kepada Kasih Gold, Sari Gaman, Enchanté dan Easy Meals. Alright, rangkaian produk yang beliau bangunkan terdiri daripada produk kesihatan, macam saya cakap tadi, ada kesihatan dan juga kecantikan. Okey. Okey, antara pencapaian dia, okey, merupakan legasi bisnes generasi kedua yang sudah bertapak selama 38 tahun. Kalau anda nak tahu, orang yang dekat luar sana, anak Edar yang mana sekarang ni dah ditubuhkan selama 38 tahun. Jenama Ana dah lebih daripada tu kan Puan? Jenama Ana tu 38 tahun. 38 tahun tu jenama Ana. 38 tahun tu dah jenama Ana. Dia bertapak dekat bumi ni. Okey, jenama Ana menjadi jenama pilihan keluarga yang dipercayai dan kekal di pasaran sejak 1983, juga menjadi peneraju MLM Patuh Syariah. Itu yang penting dia. MLM Patuh Syariah. Okey, dan dalam Ana Ida sendiri ada seramai lebih kurang 4,000 rakan niaga dalam Ana Ida. Ramai tak ramai? Ramai sangat. Okey, so itu dia. Sekarang dah 5,000. Sekarang dah 5,000 dah. Dah bertambah. Dah 5,000 dah sebenarnya rakan niaga dalam Ana Ida. Okey, so apa-apa pun Puan Haz, apa khabar Puan Haz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Puan Haz. New look new look ada yang tegur dah tu. Dah ada yang tegur. Nampak lain. Ni fashion Ramadan dan Raya sekali. Saya kena test awal-awal sebab kalau tiba-tiba time Raya baru nak shave, tiba-tiba orang terkejut. So kita test awal-awal supaya Raya orang tak terkejut lah. Okey Puan Haz, apa-apa kita boleh mula dengan soalan? Boleh. Soalan pertama Puan Haz. Kenapa Puan pilih bisnes lah? I think soalan tu saya sendiri pun tanya-tanya kenapa Puan pilih bisnes compare dengan bekerja dengan orang dan sebagainya. Dan sedangkan kita tahulah kalau bekerja sebagai seorang ibu ni, kalau dah kerja dengan orang tu mungkin lagi mudah. Betul kan? Kalau dah sebagai seorang ibu. Sebab apa? Sebab time tu kita lagi boleh susun kan. Kita tahu dah waktu pukul 5 balik, pukul 5 balik. Tapi kalau bisnes ni dia bukan kira waktu pun kan. Kadang-kadang pukul 11 pun kalau rasa terpaksa kerja lah dalam bisnes ni. Okay, so kenapa Puan pilih bisnes Puan? Okay, ni cerita panjang. Cerita panjang. Boleh cerita? Boleh. Okay. Boleh. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua audience. Selamat berpuasa ya. So alhamdulillah hari ni kita nak sembang borak-borak lah. Okay, Jadi bila Rahman tanya kenapa pilih bisnes, mungkin dia ada cerita sedikit. Sebenarnya saya join bisnes ni macam bidang terjun sebenarnya. Asalnya saya seorang pensyarah. Pensyarah undang-undang lah di sebuah kolej swasta. So masa tu mungkin kiranya zaman peralihan pucuk pimpinan Ana Ida tu. Sebab masa tu arwah Tuan Haji Usman Umar meninggal dunia. Jadi kita punya big boss lah Encik Luqman kena menerajui Ana Ida ni. So bincang-bincang kan. So fikir-fikir okey tak apalah, mungkin as a wife kita pun nak support suami kan. Jadi saya pun join business ni. Jadi bila nak cerita, bila kita join business ni, tak kisahlah sama ada mungkin kadang-kadang kita plan ke ataupun tak begitu plan. Tapi sebenarnya bila kita dah buat bisnes ni, kita akan develop tau.
mungkin asalnya kita rasa macam nak cari makan, tapi lepas tu kita akan rasa sebenarnya ada something yang meaningful dekat situ. Yang kita boleh change people punya life, yang kita boleh do something great, yang kita boleh tolong orang, kita boleh sediakan platform kan. Dan we can do so many things. Sebagai business owner sebenarnya mungkin saya rasakan kita ada lebih fleksibel masa, and kita boleh decide sebenarnya what kind of culture, what kind of keadaan, environment office yang kita nakkan ya. Jadi that's why bila sebab bila saya sebab minat daripada kecil tu memang nak menjadi seorang guru ataupun pensyarah lah. Sebab saya suka kalau boleh macam share dengan orang kan, kita bagi orang jadi pandai kan, kita bagi orang ilmu kan. So bila dalam bisnes ni antara tugas utama saya ialah untuk develop produk. So bila develop produk tu, you put your heart and soul tu, lepas tu you rasa macam produk ni, lepas tu orang dengar orang bagi feedback kan macam baguslah, dapat lebih sihat kan, rasa lebih bertenaga kan. So it's like you punya passion about giving benefit ataupun memberi manfaat kepada orang tu boleh juga direalisasikan bila join business. Kan, jadi it's like my passion. Bila suddenly you akan realise lah, dulu masa nak jadi pensyarah tu, nak jadi cikgu ni sebab nak bagi orang kata nak bagi manfaat pada orang kan, nak mendidik masyarakat kan. So bila dalam bisnes ni, through produk yang kita ada, through mungkin bisnes yang kita jalankan, patuh syariah kan, so kita juga boleh mendidik masyarakat. So itulah mungkin yang saya boleh katakan lah why saya kekal dalam bisnes ni, because ada banyak lagi benda-benda besar yang saya nak achieve, nak buat ya, so that kita boleh lagi memberi lebih banyak manfaat kepada orang lain ya. Kita nak bagi platform untuk orang buat bisnes, tambah pendapatan, kita nak bawa kebahagiaan kepada seisi keluarga dengan produk-produk yang kita ada kan. Dan bila menjadi seorang majikan, sebagaimana yang persoalan Rahman tadi, kan Rahman kata kenapa kalau mungkin kerja dengan orang, kadang-kadang balik tu boleh 5 o'clock boleh balik dah, lepas tu mungkin ada lebih banyak masa dengan anak kan. So that's why bila jadi orang kata business owner tu, saya merasakan that I can do so much to my business. Dalam keadaan contohnya, kita tahu kan mungkin antara cabaran kita ibu-ibu yang bekerja ni ialah kita nak hantar anak kita ni kat mana kan. Jadi that's why lah mungkin dalam bisnes ni bila kita menarajui Anaida ni, saya dengan suami kami memikirkanlah apa lagi kita nak add value kepada staff yang ada. So sebab itulah kita tubuhkan pusat jagaan ataupun nursery untuk anak-anak staff. Maknanya dekat situ kita sendiri boleh pilih dan cipta kat mana kita nak hantar anak kita tu. Sebab bila kita business owner, ialah di samping kita cari makan untuk diri kita, untuk keluarga kita, kita juga boleh add value bila kita ada staff kan. Bila kita, sebab kita boleh shape what kind of environment yang kita nak dalam office tu. So itu antara bendanya yang kami buat, yang kami rasa sangat-sangat membantu staff. Sebab satu, dia boleh menjimatkan kos. Yang keduanya, anak-anak yang kecil yang kita tahu kalau nak hantar kat pengasuh ni, kadang-kadang kita tak tahu pengasuh ni okey ke tak okey kan. So bila hantar dekat nursery yang Anaida sendiri sediakan, so kita ada 2 orang, seorang nenek, seorang opah yang menjaga dengan penuh kasih sayang. Jadi mak-mak ni pun bila dah bekerja tengah hari boleh tengok anak, yang menyusukan pun boleh tengok anak untuk bagi susu kan. So saya percayalah itu antara benda yang kami rasa happy bila dapat sediakan, and it's actually free, so dapat membantu mereka lah untuk menjimatkan kos. So bagi saya sendiri bisnes ni dia ada banyak advantage dia lah. Kita buat betul-betul, mungkin kita bermula dengan kecil, tapi later bila kita dapat grow the business dan kita boleh provide pula peluang pekerjaan kepada orang lain, so at that point of time kita boleh decide macam mana kita tahulah masalah ibu-ibu yang bekerja macam mana, so kita cuba bantu kat situ. Maksudnya puan dekat itu puan jadi business owner dan juga at the same time memberi kemudahan kepada ibu-ibu dekat luar sana, sebab puan sendiri faham peranan dan juga cabaran sebagai seorang ibu tu kan. Betul. Okey. Baik, dan saya suka bila puan cerita macam passion tu, walaupun tak kira sama ada puan bekerja dengan orang ataupun buat bisnes sendiri, but the passion is still the same. Betul. Yang mana untuk bantu orang tu, waktu kerja dengan orang sebagai seorang lecturer pun puan bantu orang dengan sebagai ilmu. Buat bisnes pun sebenarnya boleh juga bantu orang dengan kita sama ada melalui produk ataupun dengan beri peluang untuk menjadi usahawan dan semuanya. Okey, alright puan. Soalan kedua daripada saya ialah apa kisah cabaran yang paling besar yang pernah puan hadapi sewaktu puan jadi seorang usahawan lah. Cabaran paling besar sekali.
Orang suka dengan kisah cabaran ni. Panjang ceritanya. Okay, saya sendiri pun dah join bisnes ni dalam 20 tahun macam tu lah kan. So memang orang kata cabaran tu sangat banyak ya. Cumanya bagi saya bersyukur ada cabaran ni, sebab kalau nak ikutkan dari segi formal punya education, memang saya tak ada formal education dalam bisnes. Kan macam tadi pun masuk dalam keadaan bidang terjun kan, memang bermula daripada bawah kan. So actually cabaran ni lah yang memberikan banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak pengajaran. Dan dia, orang kata dia banyak lah, kadang-kadang kita diuji waktu ini, kita learn something daripada situ. So next time bila kita ambil tindakan ke apa-apa, kita akan lebih beringat kan. So bagi saya memang banyak cabaran, tapi kalau nak dikaitkan cabaran sebagai seorang ibu lah, sebagai seorang ibu, mungkin dari segi adanya anak yang tak sihat lah, anak istimewa. Saya memang ada seorang anak istimewa yang sekarang ni dah berumur 18 tahun. So insyaAllah hujung tahun ni dah 19 tahun. So cabaran dekat situ ialah kita tahu kan, bila dia bukan kanak-kanak yang normal, so semua terpaksa orang kata uruskan. Kita kena uruskan lah makan minum dia, pakai dia, kebersihan dia kan. So banyaklah, satu dari segi masa, yang kedua dari segi emosi kan. Macam mana kita nak melihat, bagi saya lah, kita diuji dengan anak yang kurang upaya kan. So kita nak jadi macam mana kan? Adakah kita nak give up? Adakah kita nak menyalahkan mungkin takdir? Ataupun kita melihat anak itu sebagai sebenarnya satu punca rezeki yang utama kan. Anak itu sebenarnya dibuka banyak sangat kebaikan yang Allah nak bagi. Sebab saya sangat suka dengan hadis Nabi SAW yang ada menyebut kan, orang kata apa yang hadis yang bermaksud lah, kelebihan orang mukmin ni bila dia uji dan dia bersabar, itu baik untuk diri dia. Bila dia dapat lebih dan dia bersyukur, itu juga baik untuk dia. So dalam apa saja keadaan yang Allah uji kita, Allah bagi kita, sebenarnya kalau kita bersabar ataupun kita bersyukur, kita akan dapat kebaikan tu. Dan bila kita membetulkan kita punya frame of mind tu dengan melihat, contohnya kalau katakan macam saya lah, ada anak yang diuji, memang mula-mula tu struggle sebab rasa macam kenapa jadi macam tu, and then nak cuba fahamkan sebab dia ada sawan yang masa tu sangat-sangat kerap lah kan. Satu hari tu kadang-kadang boleh jadi 10 kali, 20 kali, 30 kali pun ada. Dan masa tahun awal lah, masa tahun saya pun join business tahun 2001, masa tu mungkin sekitar tahun 2003, memang hospital tu memang jadi rumah yang kedua. Kadang-kadang pernah sebulan duduk hospital, 10 hari duduk hospital. Kadang-kadang duduk hospital tu sebab dia sakit, kadang-kadang duduk hospital tu sebab doktor nak test. Dia nak test, ialah buat ujian darah lah, ujian urin lah, macam-macam ujian lah. So kena masuk hospital. And then kadang-kadang masa tu bila sawan dia terlalu kerap sangat, memang bekerja ke hospital kan. So memang struggle lah dari segi kita nak cuba adapt masa, and then dari segi kita nak cuba fahamkan and then terima dengan redha kan. Tapi yelah, at the end of the day, you akan realise that semua yang Allah bagi ni sebab Allah nak keluarkan kita daripada mungkin zon selesa kita, dan Allah nak naikkan darjat kita. So bagi saya itu cabaran yang paling besar. Tapi Alhamdulillah saya percaya semua tu telah banyak mematangkan lah. Sebab bila ada anak istimewa ni, dia memang sangat istimewa. Sebab bagi saya anak yang istimewa ni, satu, dia akan menyedarkan diri kita untuk berpijak di bumi yang nyata. Kan? Jadi kita ni kadang-kadang bila kita, contohnya lah, bila kita buat bisnes, kadang-kadang kita rasa macam income masuk banyak, sale masuk banyak. Lepas tu mungkin orang mula kenal kita. Kita mungkin akan terbuai dengan mainan dunia tu mainan dunia kan, rasa seronok, rasa macam everything dunia ni segala-galanya kan. Tapi bila kita ada anak istimewa ni, dia akan menyedarkan kita that actually realitinya kan, real life kita macam ni kan. Dalam hidup ini kita akan ada keadaan macam ni, dan kita juga akan ada ujian-ujian kita. So dia menyedarkan diri kita untuk berpijak di bumi yang nyata, dan dia menyedarkan kita juga untuk sentiasa buat baik kan. Dan anak yang istimewa ni, macam anak saya tu, dia walaupun dia tak boleh berjalan, dia tak boleh bercakap kan, tapi dia sangat mudah untuk dijaga kan. Dan dia menenangkan, dia jadi macam terapi kan. Kadang-kadang kita fikir macam kita jumpa mungkin ramai manusia kan, yang berakal ya, tapi kadang-kadang
ialah mulutnya tak dijaga kan, Betul, caranya betul. mungkin menyakiti hati orang. Tapi kita tengok anak istimewa kita ni kan, dia tak sempurna dari segi fizikal, tapi dia menenangkan hati. Kan, jadi itu satu pendidikan bagi saya yang Allah nak bagilah. Jadi itu mungkin antara cabaran utama yang saya face lah, sebab masa baru join business tu, lepas tu terus diuji dengan anak yang istimewa. Lepas tu mungkin yang keduanya saya juga diuji dengan anak yang meninggal dunia. Masa tu tahun 2007. Masa tu lahir. Maksudnya 4 tahun lah, 4 tahun selepas. Dia 2002, anak saya tu lahir 2002. 2002, lepas tu 2007 lah, 5 tahun macam tu. Jadi maknanya masa tu pun dalam keadaan kita tengah nak membiasakan diri dengan keadaan yang kata nak cuba memahami kan, menerima takdir Allah bagi tu. Lepas tu mengandung kali ketiga, bersalin, Caesar. Lepas tu masa bersalin tu sebab half bruise kan, jadi dengar lah masa tu doktor kata baby tak bernafas. Lepas tu kita pun macam dekat atas meja tu memang tak boleh, meja pembedahan tu kan memang tak boleh buat apa kan. Tapi kita sedar lah dengar panik, apa pasal pula ni kan. Jadi masa tu memang terus masuk ICU, dan ICU tu selama 16 hari lah. Dan balik ke rumah tu sebab dah meninggal. Jadi itu satu lagi cabaran, dia lebih kepada cabaran emosi lah kan, untuk kita bangkit balik, untuk kita terimalah. Yang penting dalam keadaan ini kita kena belajar untuk terima dan redha kan, sebab setiap satu yang Allah bagi tu walaupun kita rasa berat dan sukar, sebenarnya ada banyak jalan lain, kemudahan yang Allah sediakan untuk kita. Jadi mungkin kalau saya nak share, itulah antara dua cabaran utama lah. Okay, satu cabaran yang sangat besar kalau tanya saya. So apa yang menyebabkan puan keep moving forward? Disebabkan dengan cabaran yang besar macam tu. Kalau saya meletakkan diri saya di tempat puan, mungkin saya akan tinggalkan bisnes tu, lantaklah bisnes, aku tak nak buat bisnes, aku nak jaga anak ni kan. So apa yang menyebabkan puan masih lagi I have to jaga anak and I have to do business? Apa yang menyebabkan puan keep moving forward tu puan? Mungkin is the kesedaran kot. Kesedaran yang kita sebagai seorang manusia, kita mesti move forward. Kan? Sama ada kita suka ke, kita tak suka ke, kita kena belajar untuk telan kepahitan itu dan move on. Kan? So maknanya whatever situation yang Allah letakkan untuk kita, kita kena try to deal with it lah. Kan? So in the end, kita nak jadi orang yang macam mana? Itu saya selalu fikir lah, sebab saya ni memang selalu banyak kadang-kadang bermonolog sendiri kan, bermonolog sendiri kan. Okay, kita ni nak jadi orang yang macam mana sebenarnya? Nak jadi orang yang depressed ke, ataupun orang yang give up about life ke, tapi still kita kena hidup, bukan kita mati lagi kan. Maksudnya macam tu lah kan. Ataupun kita nak bangkit and continue giving kebaikan kepada orang lain, so that kita berfikir lebih besar daripada diri kita. Kalau kita hanya fikir diri kita, memang kita akan rasa serba tak cukup, serba kekurangan. Kita rasa macam tengok anak orang lain elok, sempurna je. Contohnya lah kan, kita tengok life orang lain, dia boleh. Kadang-kadang kita nampak tu kan, kata ada pepatah Inggeris kata the grass is always greener on the other side. Kan, kita selalu tengok orang macam perfect family, apa-apa semua kan. But if kita fokus hanya diri kita, minda kita tu akan kecil. Tapi kalau kita fikirkan tentang orang lain, kebaikan yang kita orang kata excitement ataupun kebahagiaan yang kita boleh dapat bila kita boleh memberi kebaikan kepada orang kan. So we grow bigger than ourselves. Jadi bagi saya that is the drive lah, because satu lagi saya realise that sebagai seorang ibu, okay, saya ada peranan yang besar untuk anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain takkan saya nak biarkan kan. Dan saya ada peranan yang besar untuk support my husband, dan saya ada peranan yang besar untuk menjadi, orang kata, untuk be the best, because I have my mother. Kan, saya ada mak saya yang duduk sekali. So saya tak nak dia jadi macam apa orang kata, because saya tahu saya ni memang dia punya life kan daripada dulu, because dia pun suami meninggal juga masa tengah mengandungkan saya kan. So saya tak nak dia punya life tu jadi apa orang kata sama susah macam dulu. Dari segi emotion dia. So I have no choice but to be strong. Kan. So bila contohnya my focus is like okay, dengan anak yang ada, okay, yang sihat, yang sempurna tu,
is macam mana kita layan dia lah kan. Yang istimewa ni ialah macam mana kita layan dia dengan cara yang terbaik, and dalam bisnes pun buat yang terbaik juga. Because saya rasa seronok bila contohnya bila kita dalam satu orang kata di office kan dengan staff, kita ibarat keluarga kan. So in a way pun saya rasa seronok sebab saya ada pertambahan ahli keluarga. Kalau tidak dulu membesar dengan mak seorang diri sebab anak tunggal kan. Lepas tu bila dah berkahwin, alhamdulillah dapat keluarga mertua yang sangat baik. So bila dengan staff pun macam jumpa lagi kakak-kakak, adik-adik, pangkat anak-anak. So kita rasa happy bila kita dapat berbaik-baik dengan orang kan. Dan lepas tu bila kita ada stokis, kita ada rania, so kita meet more people and we see that how kita boleh sebenarnya memberi kata impact people punya life kan. Kita dengar cerita orang yang boleh bagi hantar mak ayah dia pergi umrah, orang yang boleh bina rumah untuk mak ayah dia kan, orang yang macam-macam kebaikan lah yang orang boleh buat dengan bisnes kita kan. So yang tu lah yang membuatkan saya rasa macam I cannot stop. I must move on, move forward and always improve insyaAllah. Kan. Okay, so itu dia punya why dia, kenapa nak keep moving forward. Sebab apa? Sebab it's all about family. Yes. It's all about family. Yang mana sebab apa teruskan bisnes juga? Sebab apa? Sebab daripada bisnes tu sendiri sebenarnya boleh bantu ibu puan, boleh bantu ni. Dan juga daripada bisnes tu puan boleh bantu keluarga-keluarga lain dekat luar sana. Sebab itu puan keep on moving forward dengan bisnes dan juga sebagai seorang ibu. Okay puan, ini mungkin kata-kata orang kata orang-orang dulu-dulu lah kot rasanya kan. Orang dulu-dulu biasa dia akan keluar, dia akan kata-kata macam ni tau. Kau dah kahwin, duduklah rumah kan, jagalah rumah tu, jagalah anak tu kan, biarlah laki kau kerja kan. Biasa orang-orang dulu-dulu lah kadang-kadang kan, dia ada yang kata-kata macam tu. Apa kita nak macam mana puan handle lah kalau mungkin pesanan dekat orang luar sana, mungkin puan sendiri mungkin tak pernah hadapi benda tu, ataupun mungkin pesanan dekat orang luar sana, macam mana kita nak handle bila ada orang yang kata-kata macam tu? Bagi saya satu is kita kena ada keyakinan kita sendirilah. Kalau kita sendiri tak yakin dengan apa yang kita buat, itu yang kita mudah terganggu dengan kata-kata orang. Kita sendiri kena believe dan kena tahu kenapa kita nak buat bisnes tu. That is the first thing lah. Yang keduanya, kalau kata-kata orang tu adalah daripada orang-orang yang tidak ada kepentingan kepada kita lah, tidak ada kepentingan kan. Mungkin ialah contohnya tak tahulah makcik bawang mana ke kan. Semua tu kan. So bagi saya is kita kena be able to ignore. Kan. Kita kena protect mind kita untuk tidak memasukkan benda-benda toksik ataupun negatif dalam minda kita lah. Tapi kalau kata-kata itu mungkin daripada orang yang ada kepentingan dalam hidup kita. Contohnya mungkin mak ayah kita kan yang tak faham kan. Mungkin suami kita Jadi bagi saya dekat situ penting untuk kita berkomunikasi dengan mereka lah. Kita kena sebab biasanya orang yang bercakap macam ni dia tak faham. Kan dia tidak ada kefahaman dan dia sendiri pun mungkin selama dia membesar ke atau selama dia pengalaman hidup dia tu memang macam tu. Kan. So bagi saya is kita kena berkomunikasi lah. Okay, macam mana kita nak explain, macam mana kita nak terangkan, dan yang penting kita buat dan kita buktikan yang keputusan kita untuk buat bisnes tu contohnya adalah satu keputusan yang tepat. Kan. Don't just stop tapi kita buktikan. Maknanya dengan kita buat bisnes kita berjaya dan dengan kita buat bisnes keluarga kita tak terabai kan, malah kehidupan kita bertambah baik insya-Allah. So just do it and prove it. So kalau ada apa-apa makcik-makcik bawang bercakap, kena protect diri kita. Tutup telinga lah, tutup telinga. Kan. Okay. Baik, so itu dia dua perkara. Kalau orang tu tak ada kepentingan bagi kita, dan ignore, pantakkan dia kan. Jangan dengar apa yang dia cakap. Dan kalau orang tu ialah orang-orang yang ada kepentingan dalam hidup kita, dan kita cuba berkomunikasi, cuba bagi faham lah, secara mudah dia bagi faham lah. Okay. Betul. Sebab saya pun sendiri, pengalaman saya sendirilah, bukanlah dalam bisnes, tapi pengalaman saya sendiri. Waktu belajar dulu, waktu saya nak change course, memang kalau daripada kawan-kawan ada juga advice, tapi yang apa-apa pun yang paling penting sekali ialah saya nak tahu apa kata mak saya kan. Mak kata apa. So bila jumpa dengan mak, tanya dia, minta advice dia apa semua, dia kata boleh, tak ada masalah. Dia kata kalau nak tukar course pun dia kata okey, tak ada masalah kan. So kita pun ikutlah. Sebab kata-kata itu yang penting kan. Sebab kata-kata orang lain tu yang macam bawang tu
lantakkanlah dia kan. Betul. Alright. So mungkin soalan yang ini lebih kepada soalan in the future lah puan Sebab apa nanti puan sendiri buat bisnes kan. Suami puan pun buat bisnes juga kan. Adakah puan juga berharap untuk anak-anak puan buat bisnes? Macam tu. Macam mana puan? In a way, yes. Okay. Mungkin pada peringkat permulaan ni saya okey kalau contohnya mereka ni bekerja dengan orang sebab to get the experience kan sebab macam saya sendiri dulu pun ialah walaupun mula-mula tu bekerja dengan orang tapi bila join business ni memang join daripada bawah kan dia bukannya orang kata kita mewarisi satu yang nak masuk-masuk tu terus duduk kat kursi empuk macam dalam drama Melayu tu kan. Macam oh ini anak bos, ini menantu bos, masuk-masuk terus duduk bersandar kat kursi pun tak ada kan. Memang orang kata we go through the hardship ya, bermula daripada bawah. Masa tu cakap lah apa saja memang semua buat kan, memang semua buat daripada key in data lah, daripada deal dengan supplier kan, semua benda lah, semua benda kita buat. So bila pergi kepada anak-anak, okay, kalau katakanlah macam the business is alhamdulillah already growing kan. So saya suka kalau anak-anak saya join the business tapi bermula daripada bawah juga. Sebab daripada bawah bila kita bermula daripada bawah dia akan orang kata memberikan kekentalan kepada jiwa kita. Dan bila kita face contohnya cabaran, bila kita berhadapan dengan mungkin rejection ke apa semua, dia akan membina jati diri kita. Dan dia akan memberikan kita pengalaman yang mana pengalaman itu sangat-sangat penting because dia akan melahirkan wisdom ataupun kebijaksanaan. So maksudnya dia puan tak naklah dia terus ambil dia apa yang puan ada, lepas tu just terus macam tu dia mula daripada bawah, build the sebaik-baiknya macam tu lah. Seorang usahawan daripada bawah and then baru grow lah. Yes. Okay, kalau katakanlah anak puan sendiri kalau dia kata tak minat berbisnes, bagi apa saja yang dia buat, dia at least macam ni tau, dia fikir dia nak jadi orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. And then later on, yelah kadang-kadang benda ni kan dia berubah kan, especially kalau anak-anak muda kan. Kadang-kadang mungkin dia fikir macam ni sekarang tapi later dia akan fikir lain kan. So kami memang terbuka. In fact kalau untuk meneruskan legasi Ana ni pun kita bukan fikir dalam kepala kita ni, bukan kita fikirkan kita hanya nak family member je yang to lead the organisation. Sesiapa saja yang orang kata yang ada credibility kan, yang boleh fit into kita punya culture, yang understand perjuangan kita kan, pun kata kami berlapang dada untuk terima sebab we really want legacy Ana ni untuk terus kekal sampai bila-bila. So tak terhad kepada ini family business saja. So macam itulah. Okay puan, soalan terakhir daripada saya, mungkin lepas ni kita boleh baca soalan-soalan daripada audience lah. So kalau viewers kat luar sana kalau ada soalan boleh tulis dekat ruangan komen dan kita akan bacakan soalan tu, kita akan tanya kepada Puan Has. Okay, soalan terakhir daripada saya puan. Sekiranya satu hari lah tiba-tiba puan terpaksa memilih di antara bisnes atau anak, mana satu yang puan akan pilih? Macam brutal soalan. Macam brutal sikit soalan lah. Okay, actually bagi saya lah, mentor saya pun sendiri pernah bercakap, bukan everything ni dia kena jawapan dia atau. Dia kadang-kadang boleh dan contohnya contoh okey, atau ni macam contohnya kalau katakan dia melibatkan soal macam akidah kan, okey nak jadi baik atau jahat kan, dia tak boleh saya nak jadi baik dan jahat tak kena kan, ataupun saya nak benda yang halal dan haram kan, dia tak boleh bercampur, jadi benda macam akidah, macam hukum hakam itu tak boleh kan. Tapi dalam banyak urusan kehidupan kita, bagi saya I believe that we can have both kan. Contohnya lah macam kalau saya nak tanya Rahman, okay, kalau Rahman diberi pilihan, Rahman nak ada kaki atau tangan? Tak tahu. Kalau boleh nak dua-dua lah. Nak dua-dua kan? Tak ada nak pilih salah satu kan? Kan? Ataupun sama juga macam kalau kita kata, kadang-kadang orang selalu confuse. Orang kata, okay, saya nak jadi kaya atau zuhud. Sedangkan banyak sahabat Nabi yang kaya dan zuhud. Kan? So why can't we have both kan? So itulah ceritanya. So bagi saya,
kalau saya why not kita have the best of both worlds kan. Kita uruskan, yang penting dia ada 5 benda lah kalau saya nak share kan. Kalau kita nak bisnes ni berjaya dan kita juga berjaya dalam mendidik anak-anak kita ya, menjaga anak-anak kita, mungkin 5 benda ni, at least 5 benda ni kita kena pegang lah. So satu is dari segi pengurusan masa kita kan. So everyone actually has 24 hours yang sama kan. So macam mana kita uruskan masa kita, okay? Kalau katakanlah contohnya kita ni sepenuh masa di rumah, so masa bila yang kita letakkan untuk buat bisnes kita kan. So dia kena ada lah, kita kena ada disiplin tu lah kan. Contohnya okay, katakanlah kita bangun pagi, kalau perlu bangun pagi kan. Kita uruskan masak untuk anak-anak kan, uruskan anak-anak. Jadi contohnya pukul 10 sampai pukul 12 adalah masa yang kita set untuk bisnes kita kan. Lepas tu mungkin another time, contohnya pukul 4 sampai pukul 5 contohnya kan. Masa tu lah mungkin kita nak buat sale ke, kita nak menyantuni prospek-prospek kita nak post dekat Facebook contohnya kan. So pengurusan masa tu sangat-sangat penting. Okay. Yang keduanya is pengurusan tenaga kita kan. Bila nak buat dua benda yang sama penting dan sama besar, so kita kenalah jaga kesihatan kita kan, kenalah ada tenaga kan. So macam mana kita nak ada tenaga, kita kena jagalah pemakanan kita kan. Jaga pemakanan kita, jaga mungkin tidur kita. Kalau perlu makan suplemen yang membekalkan tenaga, makanlah kan. Jadi gamat kan, jaga kesihatan kan, bagi happy kan, minum fiber kan. Jadi contoh-contoh macam tu lah. So kenalah, kita kena jaga, kita kena sedar benda tu. Yang ketiganya is pengurusan emosi. Penting juga. Orang selalu fikir kalau contohnya nak buat bisnes, nak jaga anak ni, senang lah. Kita sediakan makan minum dia, bisnes ni kita siapkan, contohnya beli laptop lah, apa semua dah cukup. Tapi sebenarnya yang perlu kita uruskan juga is emosi kita kan. Kita tak nak, sekali bila kita berhadapan dengan cabaran. Yes, bila kita berhadapan dengan pelanggan, kita tak nak lah kita tengah marah-marah ni lepas ke anak kan. Ataupun kita tengah marah-marah anak kan, pergi meroyan dekat Facebook kan, contohnya kan. Jadi pengurusan emosi tu pun sangat-sangat penting. Dan yang keempatnya adalah bagi saya is komunikasi. Komunikasi macam mana? Komunikasilah dengan pasangan kita kan, komunikasi dengan anak-anak kita. Contohnya kita rajinlah bercakap kan, contohnya ataupun kalau kita perlukan pertolongan, orang kata jangan malu untuk cry for help kan. Contohnya kita ni sibuk lah nak buat ni kan, kita bercakap lah dengan suami kita kan. Contohnya, okay bang, boleh tak nak minta tolong pagi-pagi, boleh tak tolong mandikan anak kan. Ataupun ni saya dah masak ni, boleh tak abang tolong basuh pinggan. So communicate lah, jangan kita assume orang tu akan buat, tapi kita communicate, kita bercakap dengan anak-anak kita. Contohnya ni mak ni tengok handphone ni sebab mak kena buat bisnes kan. Kita ceritalah dengan anak-anak kita pasal bisnes kita, so that they feel that mereka juga sebahagian daripada usaha kita tu. So komunikasi tu penting lah. Dan kalau katakan contoh dengan mak ayah kita pun, kita berkomunikasi lah, rajinlah kita bercakap, berkomunikasi kan. Okay, yang kelimanya adalah kolaborasi tadi. Kolaborasi tu being, contohnya kita nak, contohnya husband kita pun in the picture. Macam tadilah, boleh tak husband kita ni, abang tolong buat ni kan, saya perlukan masa sikit, ataupun yang ni saya perlu keluar kan, saya nak jumpa prospek saya nak buat home party, so masa ni boleh tak abang tolong buat ni kan. So kita kena tahu siapa yang kita kena collaborate. Sebab kalau everything kita nak buat seorang-seorang, memang boleh orang kata jatuh tergolek jugalah kan. Okay. So kita berkolaborasi, contohnya di rumah kita berkolaborasi dengan suami kita. Kita berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan anak-anak kita kan. Mungkin anak-anak kita tu dah besar. Kata Along boleh tolong mak tak? Okay, Along lepas makan basuh pinggan. Angah, okay, contohnya tolong kemas meja. Kan, so kita adalah kerahan tenaga sikit kan. Okay, jadi kita, and then kalau contohnya kita dalam group, so kita berkolaborasi lah. Contohnya kita ada tim Rania kita kan. So ataupun tim ejen-ejen kita. So mungkin ada ejen ni yang mungkin pandai buat design. So okay, kita collaborate dengan dia. Boleh tak bab design, bab ni, okay, you buat. Bab video ini buat. Kan. So kita tak work alone. Kan, so kita tak work alone. So yang tu tenaga dan masa kita pun lebih mudah kan handle lah, bila kolaborasi tu kan. Betul. So
Saya yakinlah kalau kita boleh at least pegang 5 benda ni, insya-Allah kita boleh buat kedua-duanya sekali. Tanpa kita perlu memilih salah satu. Okey, Yes. itu dia 5 perkara Yes. untuk kita sebagai seorang ibu dan untuk pasti kita balance kan, Yeah. kita harmonikan di antara bisnes dan juga tugas sebagai seorang ibu. Yang pertama sekali ialah METKK, okey, ataupun METKK lah. Okey, Gunung Kinabalu tu Mountain Kinabalu, METKK. Right, M yang pertama ialah masa, so kita jaga masa, kita urus masa. Yes. E ialah emosi, kita urus emosi. T ialah tenaga, kita urus tenaga. K ialah komunikasi, kita pastikan kita berkomunikasi dengan baik. Dan K yang seterusnya ialah kolaborasi. Pastikan kita ada kolaborasi supaya kerjasama lah, kerjasama supaya yang masa dan juga emosi dan juga tenaga tu pun lebih mudah untuk dikawal lah kalau ada kerjasama tu kan. Okay, so mungkin kita boleh beralih kepada soalan daripada audience, pada viewers. Ada soalan ke? Soalan. Salam Puan nak bertanya, bagaimana untuk memulakan bisnes sebenar dari kosong tanpa ada sokongan dari orang sekeliling? Itu soalan dia Puan. Silakan. Okey, Macam mana? Okay. Bagaimana? Okey, mungkin pertama sekali is kita kena ada kemahuan yang kuat lah. Kita sendiri macam bagi saya is diri kita, apa yang berlaku kepada diri kita adalah lebih penting daripada apa yang berlaku kepada sekeliling kita. Kan, apa yang ada dalam minda kita lebih penting daripada apa yang ada dalam minda orang. Kan? Sebab kita tak boleh kawal orang lain, kita hanya boleh kawal diri kita saja. Dan kita hanya boleh kawal respon kita kepada keadaan yang berada di luar. Okay, so that is the first thing. Pertama, kalau contohnya lah, kita rasa kita tak dapat sokongan. Okay, first kali benda tu adalah benda yang biasa. Okay, ramai orang dekat luar yang kalau kita tengok cerita-cerita kejayaan dia, kadang-kadang dia mendapat banyak tentangan daripada mungkin even orang-orang terdekat dia. Kan, parents dia ke, sebab mungkin tak ada kefahaman tu. So first thing sekali, kita kena, dalam mindset kita, satu is kita kena ada that kenapa tu lah. Kenapa sebenarnya kita nak buat bisnes tu? Kita kena tanamkan that belief tu. Ataupun kita kena gali kita punya dorongan dalaman ni, kita punya big why, kita punya inner drive kan. Kenapa sebenarnya you nak buat bisnes? Saya pernah share, at least tanya kepada diri kita 5 kali kenapa. Kenapa nak buat bisnes tu? Kenapa ini penting untuk saya? Okay, apa maknanya kepada diri saya? Kenapa? Sampai kita punya keyakinan tu dah bulat, then kita dah orang kata lebih kuat untuk menahan cabaran yang ada. Okay, yang keduanya is kita kena tengok dekat mana yang kita perlukan sokongan. Sokongan dari segi apa? Contohnya kita perlu tambah ilmu. Kan? So kita kena dapatkan ilmu tu. Kita kena tambah skill kita. So it's all actually depends kepada diri kita dulu walaupun orang lain tak sokong, tapi kalau kita sendiri tak sokong diri kita, itu that is a problem. Kan? So walaupun orang lain tak sokong, kita kena bagi full support kepada kita punya impian. Satu is by knowing kenapa you nak capai impian tu. Yang keduanya, what it takes untuk kita mendapatkan impian tu. Okay, adakah kita perlu knowledge? Adakah kita perlu skill? Kan? Adakah apa lagi tools yang kita perlukan? Kan? The how to, what to do. That sangat-sangat penting. And then kita terus buat. Kita terus buat. And after that you akan tengok kadang-kadang orang yang tak sokong, bila dia tengok you sungguh-sungguh, you dah berjaya, barulah dia orang akan sokong. Kan? But jangan jadikan sokongan orang sebagai kita punya pengukur. Sebab kalau kita terlalu depend on other people punya approval untuk kita berjaya, then we are actually not strong. Sebab kalau katakan kita dah buat ataupun jangan buat kerana orang, buat kerana diri kita sendiri. Kan, contohnya kita nak buat benda ni sebab kita nak buktikan dekat makcik tu. Contohnya lah kan, yang tak support kita. Dah buat dah berjaya, tiba-tiba makcik tu tak heran pun kan. So adakah masa tu kita nak give up kan? So always buat benda dalam kesedaran dan pilihan kita sendiri. Dan always realize that ni kita selalu dengar lah, for things to change, I must change. It's me. Kan? If it is going to be, then it is up to me.
Bukan not up to her, not up to him, kan? And things do not change, I change. So itu yang kita kena tanamkan lah. Okay? Okay. Baik. Saya suka bila puan cerita apa-apa pun kita kena dapat approval diri sendiri, kan? Sebab apa? Sebab benda tu kadang-kadang kita nampak macam perlu ke aku nak dapat approval sendiri? Aku sendiri mestilah approve, kan? Tapi sebenarnya bila your action doesn't reflect your ambition, itu maksudnya you sendiri pun tak approve dengan diri. So kena pastikan diri sendiri approve as this is my ambition, this is what I want. Nak tambah sikit, Rahman. Cakap tadi pasal kita kena support diri kita, kan? Never self-sabotage diri sendiri. Maknanya kalau nak berjaya, jangan play victim. Oh, itulah saya tak boleh berjaya sebab itulah tak dapat support daripada upline, contohnya lah, kan? Ataupun tiba-tiba jadi macam ni pula, kan? Ataupun husband tak support, contohnya macam itulah, kan? Jangan kita play victim dan jangan berdrama ya bila kita nak berjaya di alam realiti ni. Dan never self sabotage diri sendirilah. Yalah, aku memang tak pandai, aku memang tak cantik, contohnya macam tu, kan? Tak ada isu. Ramai orang yang berjaya tak ada kena pun dengan faktor umur ke, dia dah tua ke, sebab dia tua dia tak boleh berjaya, tak. Kalau orang tua tak boleh berjaya, kita ni takkan merasa makan KFC tu, tahu tak? Betul. Colonel Sanders pun berjaya dengan KFC dia di umur 65 tahun, kan? Dan kalau nak cerita pengasas Anaida pun mula membangunkan jenama Ana di usia 46 tahun. Bukan umur 20-an, kan? So maknanya no excuse ataupun aku ni SPM je. Tak, ramai orang SPM yang lebih berjaya daripada orang degree. Tapi bukanlah kata orang degree tak boleh berjaya. It's actually the attitude and the mindset. Begitu juga aku ni perempuan, memanglah perempuan susah sikit nak buat bisnes ni. Siapa kata? Siapa kata? Kan? It's actually kita yang melimitkan mindset kita. Diri sendiri kan. Satu lagi apa tadi? Tak cantik lah, tak pandai. Kalau rasa tak pandai, belajarlah, kan? Banyak benda yang kita kena sentiasa belajar. Kalau tak cantik, set skincare kita kan ada. Betul, gunalah set skincare. Sari Gawat. Okay. Mungkin soalan terakhir lah kot. Saya nampak tadi berniaga kerana terpaksa atau berniaga kerana minat? Mana yang pros and cons dia lah kalau dari segi puan punya pandangan sendiri, sama ada berniaga secara terpaksa ataupun berniaga secara minat. Contohnya macam puan sendiri bidang terjun. Adakah bidang terjun tu puan terpaksa ke ataupun bidang terjun tapi mula-mula terpaksa lepas tu minat ke macam mana? Puan, pros and cons dia. Kalau bagi saya, both boleh menjadi a start kepada kita punya faktor yang mendorong kita, okay? Cuma yang penting sebenarnya kita kena, kalau yang mendorong kita tu adalah benda-benda yang negatif, okay? Contohnya sebab rasa marah dengan orang yang selama ni mengenji kita, contohnya. So kita kena reframekan balik kepada benda yang positif. Apa yang kita nak sebenarnya? Okay. Sebab kalau kita menjadikan benda-benda yang terpaksa ataupun benda-benda yang negatif ni sebagai pendorong utama kita akan penat. Okay. Contohnya katakanlah, okay, kita rasa kita buat bisnes sebab kita terpaksa sebab kita ada hutang banyak. Okay. Jadi ataupun kita terpaksa sebab kita ada anak ramai, kan, contohnya. Okay. So why not kita reframekan balik, sebenarnya aku nak buat bisnes ni sebab aku nak memberi pendidikan yang terbaik untuk anakku. Faham tak? Kita moving forward tau. Kita bukannya terikat dengan benda-benda yang menarik kita ke belakang. Terpaksa sebab orang benci, sebab hutang banyak, kan? Dia bukan negatif punya faktor lah. It can be that, but kita sendiri reframe mind kita. Sebab aku nak menjelaskan komitmen aku dengan sempurna, contohnya. So itu akan kita akan menjadi lebih positif and forward looking. Kalau kita terlalu terikat dengan benda-benda di belakang, kita asyik tertarik je ke belakang. Susah kita nak move on. Macam itulah. Okay, baik, faham. Okay, saya rasa itu saja. Kalau nak soalan ni, banyak lagi soalan-soalan ni. Tapi masa pun dah agak mencuri kita. So mungkin kata-kata terakhir lah kot daripada Puan sendiri. Ni last lah ni, panggil live ni. Last lah ni. Lagi, insyaAllah lepas ni. Okay, kita actually topik kita tentang cabaran ibu dalam berbisnes lah. So bagi saya, cabaran ini
satu is cabaran ini adalah benda yang sangat biasa. Okay, bukan kita seorang saja dicabar ataupun bukan kita seorang saja diuji. So maknanya jangan kita rasa macam kenapa aku macam ni, orang lain tak macam tu. Okay, so that is the first thing yang kita kena terima. Kita kena terima yang cabaran dalam bisnes ni adalah benda yang sangat biasa. Dan yang keduanya, kita kena terima juga sebenarnya cabaran ini yang akan memberikan pelajaran kepada diri kita. Dia akan make kita grow. Dia akan membuatkan kita lebih pandai, dia akan membuatkan kita lebih bijak, kan? Dan dia akan membuatkan kita lebih menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang ketiganya, sebab bila kita menjadi seorang ibu, kita kena fikirkan bahawa kita bukan hidup untuk diri kita seorang. Kita hidup untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita juga. So kita ada tanggungjawab yang besar. So bila kita nak buat bisnes, contohnya kita buat betul-betul. Tapi at the same time, bisnes itu sebenarnya kita nak memberi kebahagiaan kepada anak-anak kita dan keluarga kita. So maknanya buat bisnes dalam keadaan yang tersusun, dalam keadaan yang terancang, dalam keadaan yang kita uruskan betul-betul bisnes kita, time kita, tenaga kita tadi, emosi kita tadi. Sebab kita nak bisnes ini membawa kebaikan kepada anak-anak kita. Kita tak nak dek kerana bisnes anak-anak kita terabai, ataupun dek kerana bisnes keluarga kita jadi porak-poranda. Tu kita tak nak. Ya. Dan yang penting sekali bila kita buat apa-apa saja, orang kata tanggungjawab yang besar ni banyak akan bergantung kepada Allah. Itu kita kena ada kekuatan dalaman tu. Kan kita jagalah solat kita, ya, kita punya zikir, amalan harian kita, sedekah kita, ya. Sebab bila kita tak ada kekuatan dalaman, itu yang kita akan jadi lebih mudah goyah. So, bina kekuatan dalaman dengan mendekatkan hubungan kita kepada Allah, dan juga bina kekuatan dalaman kita juga dengan menjaga hubungan kita, keharmonian hubungan kita dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan keluarga mentua kita. Jangan cari pasal dengan orang. Sebab kita nak buat bisnes dengan tenang. Kita nak hidup aman damai, kan? Kalau asyik bergaduh je penat kat situ buat apa? Okay? So bagi saya itulah maknanya as a woman sebenarnya kita ni sangat-sangat strong. And kita ni memang boleh multitasking sebenarnya. It's just managing kita punya time tadi. Managing time, emotion, tenaga kita, dan belajar untuk berkomunikasi dan berkolaborasi untuk membantu kita supaya berjaya dalam dua-dua sekali, insyaAllah. Okey, baik. Okay. Terima kasih banyak-banyak Puan Has untuk satu sesi yang lengkap lah kalau tanya saya, kan. Kita cerita pasal cabaran, kita cerita pasal macam mana handle cabaran itu sendiri, kan. Kita cerita pasal apa expectation kita, kita cerita pasal mindset kita, framing balik dan sebagainya. Okey, untuk anda dekat luar sana, kalau anda sekiranya terlepas daripada mula, boleh rewind balik dekat Facebook kita. Memang kita akan save video ini di Facebook Sarigama HQ. Untuk anda boleh tengok boleh daripada mula macam mana kisah-kisah cabaran Puan Has sendiri melalui dunia bisnes tu. So boleh tengok dekat situ daripada mula. Memang anda tak akan menyesal lah. Memang sangat-sangat inspiring orang kata untuk anda, terutama sekali anda di sana followers yang merupakan seorang ibu dan juga seorang usahawan. Kalau anda masih lagi belum menjadi usahawan dan berminat untuk menjadi usahawan, macam mana nak buat? Boleh daftar dengan kami Sarigama HQ sebagai seorang Rania. Nombor telefon boleh kita akan tinggalkan dekat ruang komen nombor telefon untuk anda kontak macam mana nak jadi sebagai seorang Rania ataupun usahawan. Anda boleh mulakan di sini di Anaida dengan kos yang tak tinggi mana pun. Bukannya 3,000, bukannya 1,000, bukannya 500, dengan hanya RM30 sahaja anda dah boleh mula melangkah sebagai seorang usahawan. Dan kalau anda sebagai seorang ibu, anda gunalah tips-tips yang Puan Has bagi tadi. Anda dapat jadi usahawan dan dapat pada masa yang sama anda dapat balancekan kehidupan anda sebagai seorang ibu. Okey, sebelum saya menutupi majlis, kita nak share sikit berkaitan dengan promo-promo yang kita ada sekarang. Boleh tunjukkan Hafiz promo yang kita ada sekarang. Sebab kita punya handphone pun dah overheat. So dia punya video pun dah sangkut-sangkut. Okey, promo yang ada sekarang ni ialah kita ada beberapa promo yang tengah berlangsung sekarang ni. Ada 4 promo. 3 promo. 4 promo. Ada 4 promo. Ada 4 promo. Promo-promo tu boleh tengok di kita punya Facebook page lah. Sarigama HQ. Kat situ kita ada posting-posting berkaitan dengan promo-promo dan juga tips-tips lain berkaitan dengan kesihatan dan bisnes dekat page kita Sarigama HQ. Boleh like dan juga tengoklah post-post kita. Okay, so itu saja kami, saya dan Puan Has
memohon ampun dan maaf. Betul kan? Betul. Sekiranya ada terkasar bahasa, terkurang mana-mana, terlebih ke mana-mana kan. Dan ingin mengucapkan, saya sendiri ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Dan kalau sekiranya tak dapat berjumpa lagi kita kan, selamat hari raya lah. Walaupun hari ni baru hari ke-16 ya Puan 16 awal ucapan raya. tak sabar lah tu nak raya. Tak sabar nak raya, tapi tak boleh kali kampung pun. Okey Puan Has, thank you very much. InsyaAllah ada rezeki kita buat live lagi. Kita bersama-sama lagi, bersama-sama dengan viewers kat sana. Sebab saya pasti anda viewers kat sana pun mesti tak sabar nak dengar lagi perkongsian dan cerita-cerita daripada Puan Has. So itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا